Sama ada pelaksanaan semula perintah kawalan pergerakan PKP hanya akan terjawab Isnin depan. Mayat mangsa lemas terakhir kejadian Putkam di Lipis, Pahang ditemui pagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita ke tajuk utama, kita ikuti dahulu laporan berikut. Perkembangan jangkitan COVID-19 hari ini menyaksikan 16 kematian iaitu angka tertinggi pernah dicatatkan sejak penularan jangkitan. Menjadikan jumlah maut 537 orang dengan jumlah kes baru 2,643 selain 6 kluster baru turut dikesang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, 16 kematian terdiri daripada 9 orang di Selangor, 4 di Sabah dan 3 di Johor. Kesemua kematian membabitkan rakyat tempatan berusia dalam lingkungan 44 hingga 79 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kronik. 4 kluster baru berkaitan tempat kerja dikenal pasti di Selangor dan Kuala Lumpur iaitu kluster Jalan Klinik, kluster Tapak Bina Hevia, kluster Bukit Belimbing dan kluster Kapital. 2,708 kes boleh menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 105,431 kes. Baiklah saudara, tanda tanya orang ramai mengenai sama ada kerajaan akan melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP susulan peningkatan kes COVID-19 mencecah 4 angka saban hari hanya akan diketahui Isnin ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan sentiasa memantau situasi semasa serta membincangkan pendekatan serta langkah terbaik mengawal penularan pandemik itu. Kerajaan melalui sidang khas MKN sedang memperhalusi dan menilai tindakan-tindakan yang perlu diambil segera untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Ini termasuk mempertimbangkan SOP-SOP yang lebih ketat dilaksanakan, terutamanya yang melibatkan sektor sosial bagi mengurangkan pergerakan sekaligus mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. InsyaAllah, satu pengumuman akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam masa terdekat bagi memaklumkan tindakan yang akan dilaksanakan. Tambahnya, kerajaan mendengar keluhan dan cadangan rakyat yang amat bimbang dengan peningkatan kes kebelakangan ini. Pada masa yang sama, kerajaan juga sangat memahami beban tugas petugas kesihatan berikutan peningkatan kes mendadak. Apatah lagi beberapa negeri ketika ini sedang diuji bencana banjir. Katanya walaupun SOP menghadapi bencana banjir diperketatkan, tetapi sudah pasti ramai yang bimbang banjir akan menjadi penyebab peningkatan lebih banyak kes COVID-19. Kes kartel daging beku, polis sedang melengkapkan kertas siasatan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata, pada masa ini siasatan kes berkenaan sedang dikemas kini selepas menerima laporan baru hampir setiap hari. Dan di pihak polis kita juga ada buka kertas siasatan yang di bawah Seksyen 505B tak salah saya kan, iaitu tentang kebesaran terhadap orang ramai. Dan kita masih lagi dalam proses menyiapkan kertas siasatan tersebut dan ada beberapa tindakan yang perlu lagi dilaksanakan oleh pihak penyiasat. Jadi saya minta kita beri sedikit ruang dan masa kepada pihak penyiasat untuk mengumpulkan semua keterangan-keterangan yang diperlukan untuk kita rujuk kepada pihak peguam negara apakah tindakan susulan yang akan diambil selepas itu. Setakat ini sebanyak 71 laporan polis diterima pihaknya setakat Khamis. Serbuan besar-besaran pada 2 Disember lalu membawa kepada pembongkaran sebuah gudang daging sejuk beku di Senai, Johor yang menjalankan penyeludupan daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkus semula daging berkenaan menggunakan logo halal dan menjualnya ke pasaran seluruh Malaysia.
Polis masih menyiasat motif pemilikan sejumlah senjata api termasuk daripada jenis setia dan komponen senjata api lain oleh sekumpulan suspek yang ditahan dalam serbuan di Johor Bahru pada 1 Januari lalu. Antaranya, sama ada senjata api itu mahu digunakan untuk tindakan yang menyalahi undang-undang. Kita percaya mungkin kewujudannya itu sangat diragui. Ya, sangat diragui. Dan kita mahu lihat apakah di sebalik kewujudan senjata api tersebut, adakah ia digunakan bagi tujuan yang menyalahi undang-undang atau adakah ia merupakan senjata limbahan yang perlu dilupuskan dan yang berkaitan dengannya lah. Menurut Datuk Seri Akril Sani, siasatan setakat ini juga tidak mengesan sebarang elemen kemungkinan senjata api itu digunakan untuk menyerang negara. Datuk Seri Akril Sani ditemui selepas melancarkan buku sejarah penubuhan Brigade Tengah dan Batalion 4, 5, 6 serta 19 pasukan gerak PGA di ceras ibu negara. Pada 1 Januari lalu, PGA menahan 19 individu dalam serbuan ke atas sebuah premis milik sebuah syarikat di Taman Tampai Utama di Johor Bahru. Hasil siasatan awal, 16 pekerja terbabit didapati membantu membuang senjata api yang dimuatkan dalam lori ke dua lokasi berlainan. Difahamkan antara barangan yang dibuang mereka itu termasuk beberapa kotak rifle, senapang angin, pistol dan komponen senjata yang masih terlerai serta kotak peluru. PGA turut mendapatkan bantuan pasukan Polis Marin untuk mengesan senjata api yang dibuang, namun disebabkan arus deras, operasi pencarian tidak dapat dijalankan. Manakala daripada serbuan itu, polis merampas sepucuk senjata jenis setia, sebuah lori 3 tan bagi membuang senjata api itu, 21 telefon bimbit dan bekas peluru. Selepas 5 hari main mangsa lemas terakhir kejadian bot karam berhampiran jambatan gantung Kampung Ulu Jelai dekat Sungai Koyan, Lipis, Pahang ditemui pagi tadi. Jenazah remaja berusia 19 tahun itu dijumpai jam 11 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat berhampiran jambatan kereta api Bukit Betung 11 km dari lokasi kejadian. Ini adalah korban ke-6 banjir di Pahang. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintenden Azli Muhammad Nur berkata, Mayat Nur Zakiah Ahmad Husin dihantar ke Hospital Lipis untuk bedah siasat. Dengan penemuan mangsa terakhir kejadian bot karam ini, polis katanya menamatkan sepenuhnya operasi mencari dan menyelamat. Dalam kejadian Isnin lalu, bot dinaiki mangsa bersama 3 lagi ahli keluarganya karam berhampiran jambatan gantung Kampung Ulu Jelai. 2 daripada mereka, Ahmad Husin Mat Aris dan anaknya Nur Aina sempat menyelamatkan diri. Manakala isterinya Rozi Omar dan Nur Zakirah gagal dikesan selepas dipercayai di bawah arus deras. Mayat Rozi kemudian ditemui Selasa lalu. Yang nampak hanya bumbung-bumbung rumah, manakala sebahagian premis yang lain masih boleh dilihat struktur dindingnya. Itu antara dapatan yang dikongsi wartawan Muhammad Ishak Abdillah Ngah dalam tinjauan udara di daerah Kemaman dan Dungun bersama Ketua Polis Terengganu Datuk Rosli Cik siang tadi. Tinjauan dilakukan bagi melihat situasi banjir yang melanda di daerah Dungun iaitu di Pasir Raja, Kuala Jengal, Kampung Syukur dan Rantau Panjang. Walaupun di beberapa kawasan air banjir dilaporkan surut dari udara, air banjir kelihatan seolah-olah tidak bergerak. Atas sebab keselamatan, majoriti penduduk di kawasan terjejas telah diarahkan berpindah. 2 buah balai polis iaitu Balai Polis Pasir Gajah di Kemaman dan Balai Polis Kuala Jengai turut terkepung ekoran limpahan air Sungai Kemaman dan Sungai Dungun. Janji Esko Terengganu Hanafi Ahmad, kerajaan negeri akan berusaha menyelesaikan masalah banjir terutama di Kemaman. Keseluruhannya projek yang diangkat untuk Sungai Tiruang adalah 300 juta. Yang ini sudah pun diluluskan. Cuma hari itu ada sedikit lagi pengambilan tanah dan kita memohon kepada PN untuk meluluskan lebih kurang dalam 40 juta lagi bagi mempersiapkan sungai bypass tersebut. Hakikatnya Hanafi Ahmad juga antara mangsa banjir setelah rumahnya di Gong Pau Cukai dinaiki air. Di kawasan lain, penduduk masih meneruskan kehidupan harian meskipun rumah mereka dimasuki air. Rumah dah start masuk air daripada malam tadi lagi, tapi baru sampai Buku Lali lah. Dekat kawasan luar tu baru sampai lutut lah kiranya. Maksudnya baru masuk kawasan bawah rumah dekat Buku Lali.
Mangsa banjir yang dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan di beberapa negeri mencecah ramai 47,038 orang petang tadi. Dua negeri Pahang dan Terengganu mencatat peningkatan dari segi jumlah mangsa banjir dipindahkan. Di Pahang, jumlah mangsa banjir bertambah 17 orang kepada 27,090 orang. Temerloh merekodkan jumlah mangsa banjir dipindahkan paling tinggi pada 10,882 orang, diikuti Maram, Lipis dan 6 daerah lain yang terlibat banjir. Paras air sungai Pahang di Bera, Jurantut, Maran, Pekan dan Temerloh melepasi tahap bahaya. Di Terengganu, jumlah mangsa banjir dipindahkan meningkat 193 orang kepada 13,092 orang. Negeri-negeri lain semuanya mencatat penurunan. Kelantan dengan 5,597 orang mangsa banjir. Di Johor turun kepada 1,259 orang. Perak 196, manakala di Sabah semua 35 mangsa banjir terakhir di Beaufort sudah dibenarkan pulang jam 12 tengah hari tarikh. Kembali bertemu. Polis menahan 24 individu termasuk warga asing yang dipercayai terlibat dengan sindiket penipuan pelaburan mata wang asing dalam serbuan di sekitar Lembah Kelang. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamarudin Madin berkata, polis menerima 325 laporan berhubung kes terbabit pada tahun lalu dengan anggaran kerugian mencecah 21 juta ringgit. Sindiket ini telah beroperasi lebih kurang 2 tahun. Antara aktiviti sindiket ini adalah untuk memberdaya mangsa-mangsa bagi menyertai pelaburan forex yang tidak wujud dan menjual perisian komputer bagi tujuan analisa situasi pasaran forex bagi meyakinkan lagi mangsa. Saya libatkan Instagram Sugar Daddy untuk kita. Suspek yang Suspek yang ditahan membabitkan 16 lelaki dan 6 wanita tempatan serta seorang lelaki warga Thailand dan seorang wanita warga Indonesia. Mereka yang ditahan itu termasuk dalam sindiket berkenaan, iaitu seorang lelaki tempatan yang menggunakan gelaran datuk palsu. Pelbagai barangan termasuk 6 kenderaan mewah, 1,000 keping wang $100 Amerika dipercayai palsu, barang kemas, 15 kad ATM, wang tunai, telefon bimbit dan 10 komputer riba dirampas dalam serbuan itu. Selundup dadah guna kenderaan mewah manakala kereta buruk pula digunakan sebagai stor penyimpanan dadah. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Saiful Azli Kamarudin berkata, taktik dua lelaki itu bagaimanapun tidak kekal lama apabila mereka ditahan polis pada 4 dan 5 Januari lalu. Beberapa kenderaan serta sejumlah dadah yang dianggarkan bernilai 1.17 juta ringgit dirampas. Tambah beliau bertindak atas maklumat awam pada 4 Januari lalu, sepasukan polis menahan seorang lelaki berusia 49 tahun di bahu jalan Kampung Batu Muda. Hasil pemeriksaan dua kenderaan di bawah kawalan suspek, polis menemui dadah disyaki jenis ganja seberat lebih 14 kg dan merampas wang tunai lebih RM1,000. Hasil soal siasat suspek membawa polis ke kawasan tempat letak kereta sebuah residensi di Jalan Sungai Besi. Dan pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan jenis Prodoa Myvi, polis merampas dadah disyaki jenis ganja seberat 63 kg. Kedua-dua suspek ini, urin kami test. Yang pertama yang ditangkap awal pada 4 hari bulan itu, dia positif dadah benzo. Ada 7 rekod dadah dan 3 rekod jenayah lampau. Bagi suspek kedua pula, yang ditangkap pada 5 hari bulan, negatif, tetapi dia ada 2 rekod jenayah lampau. Menurutnya, kedua-dua suspek aktif dalam kegiatan pengedaran dadah jenis ganja di sekitar Lembah Kelang sejak 3 bulan lalu. Kedua-dua suspek direman masing-masing 6 dan 7 hari bermula 5 hingga 12 Januari. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua suspek kes tembak anggota polis sepasukan gerakan ARM PGA Batalion 3
dibebaskan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Senior Assistant Commissioner Sapi Ahmad berkata, permohonan pihaknya untuk melanjutkan tempoh reman ditolak mahkamah. Sehubungan itu, Sapi menafikan laporan yang tular di media sosial kononnya suspek lolos dari tahanan. Suspek warga tempatan usia 36 dan 37 tahun itu ditahan bersama 13 suspek lain selepas disyaki terlibat dalam kes penyeludupan daun ketum, pencerobohan dan khianat di kawasan sempadan Malaysia Thailand di Bukit Kayu Hitam pada 12 November. Permohonan reman bagi kes penyeludupan ketum dan pencerobohan sempadan ditolak masing-masing pada 6 dan 7 Januari lalu. Menurut Sapi, siasatan kes melepaskan tembakan terhadap anggota polis terbabit sudah selesai dijalankan. Mengikut laporan yang tular itu, suspek turut dikatakan mempunyai senjata api serta cuba meloloskan diri ke Thailand. Pertubuhan Keselamatan Sosial berkesok menggerakkan sebuah badan bertindak khas bagi menyegerakan siasatan tuntutan di bawah skim bencana kerja bagi COVID-19. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim berkata, langkah itu membantu mempercepatkan urusan pembayaran kepada mangsa yang terlibat. Tak lama. Very fast. Kita dapat sangat cepat untuk bayaran. Selesai saja kita dah dapat semua. Sehari-hari kita punya tim pekeso iaitu tim prihatin yang ditubuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Ada satu task force team just khusus bahagian investigation bagi menyelesaikan kita to speed up our process untuk kita buat payment, buat pembayaran. Tempoh maksimum siasatan ditetapkan selama 45 hari dan tarikh permohonan. Tuntutan melibatkan pencarum yang dijangkiti wabak COVID-19 semasa bertugas. Menerusi skim ini, pencarum dibayar sebanyak 90% daripada gaji mereka. Pembayaran mengikut jumlah hari mereka dirawat di hospital sehingga mereka disahkan negatif virus berkenaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan perwakilan 3 tahunan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Kedah di Alustar. Tahun lalu sebanyak 376 permohonan diterima di bawah skim bencana kerja bagi COVID-19. Daripada jumlah itu, 129 tuntutan diluluskan membabitkan bayaran lebih RM216,000. 42 kes ditolak manakala 205 lagi masih dalam siasatan. Laporan antarabangsa, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dilihat mengalah kepada bakal Presiden Joe Biden dengan mengecam penyokongnya yang bertindak ganas menyerang Capitol Hill. Dalam mesej terbarunya, Trump mengakui bahawa Kongres telah mengesahkan keputusan akhir pilihan raya Presiden tempoh hari. Menurut Trump, tumpuannya kini beralih kepada memastikan peralihan kuasa yang teratur dan lancar. Bagaimanapun, Trump tidak mengulas mengenai peranannya menghasut seperti yang didakwa ramai pihak dalam serangan di Capitol Hill pada Rabu lalu. Dalam kejadian itu, ratusan penyokong Trump mencetuskan rusuhan dan menceroboh bangunan Capitol. Tindakan itu julung kalinya pernah terjadi dan ditayangkan secara langsung di kaca televisyen. Menurut data Johns Hopkins University, Amerika Syarikat merekodkan hampir 4,000 kes kematian sehari dalam tempoh 24 jam dengan lebih 265,000 kes jangkitan COVID-19 baru bagi tempoh yang sama. Data terbaru Johns Hopkins University menunjukkan ratusan ribu kes baru dikesan dalam tempoh 24 jam lalu menjadikan jumlah terkini hampir 88 juta kes positif global. Amerika Syarikat kekal mendahului sebagai negara paling teruk terjejas dengan lebih 21.5 juta kes. Pada masa yang sama, angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia kini menghampiri 1.9 juta. Dan Amerika Syarikat juga kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dunia iaitu 364,735 kes. China dalam pada itu melaporkan 63 kes COVID-19 baru semalam iaitu catatan tertinggi dalam sehari sejak Julai tahun lalu. Pihak berkuasa kini berusaha mengekang penularan baru di sebuah bandar yang mempunyai 11 juta penduduk berdekatan Beijing. Lapor Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan, 51 kes baru dengan 69 lagi kes tidak bergejala direkodkan di wilayah itu. Lebuh raya utama ke bandar Shijiazhuang kira-kira hampir ditutup.
Perjalanan bas antar bandar turut dihentikan. Lapor agensi berita Xinhua, pengasas SpaceX dan Tesla, Elon Musk muncul individu terkaya dunia dengan memiliki kekayaan lebih $188 bilion Amerika. Musk mengatasi Jeff Bezos, pengasas dan ketua pegawai eksekutif Amazon. Menurut Bloomberg Billionaire Index, Bezos sebelum ini terkaya di dunia sejak 2017, tetapi tahun ini beliau di kedudukan kedua. Pengasas Tesla itu mencapai puncak kekayaan berikutan lonjakan harga saham Tesla hampir 830% sejak Mac 2020. Sepanjang tahun lalu, kekayaan bersihnya meningkat lebih $150 bilion Amerika. Sukan, kejohanan Liga Hoki Malaysia 2021 MHL ditangguhkan. Itu keputusan diputuskan oleh Konfederasi Hoki Malaysia KHM dalam sidang media mengenainya akan dibuat dalam waktu yang terdekat. Kejohanannya akan membuka tirai pada 14 Januari hingga 20 Februari bagi kategori lelaki dan 20 Januari hingga 20 Februari bagi kategori wanita. Adalah perlawanan pertama dianjurkan KHM bagi musim 2021 yang akan berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Keputusan menangguhkan Liga terpaksa dibuat berikutan peningkatan kes COVID-19 dalam negara. KHM juga dikatakan telah membatalkan mesyuarat membabitkan pengurus pasukan, pegawai teknikal dan pengadil yang dijadualkan dalam beberapa hari lagi. Berikutan ancaman COVID-19, Badan Induk Sukan Hoki Malaysia sebelum ini bersetuju menganjurkan kejohanan tanpa kehadiran penonton selain menetapkan SOP ketat serta memperkenalkan format perlawanan baru yang dijalankan secara saringan Liga 1 Pusingan dengan pasukan di tangga teratas Liga akan muncul selaku juara Liga. Bola sepak Liga Qatar. Pertemuan antara pendahulu Liga Al-Sadd dan Al-Saliyah berakhir dengan Al-Sadd menang besar. Pasukan kedelaian bekas bintang Spanyol dan Barcelona Xavi Hernandez mencipta 8 gol tanpa balas. Perlawanan berlangsung di Stadium Jassim bin Hamad. Tuan rumah memperoleh gol pembukaan pada minit ke-23 menerusi Baghdad Bonijah. 13 minit kemudian, Nam Tehi mengubah keputusan kepada 2-0 dan kekal hingga babak pertama tamat. Selepas rehat, Al-Sadd meneruskan penguasaan. Import Korea Selatan, Tehi sekali lagi mencemerlang membolesi gawang. Diikuti gol daripada bekas bintang Arsenal, Santi Cazorla. Dan Baghdad Bonijah menyumbat 3 lagi gol ketika permainan menuju penamat. Kemenangan 8-0 memberikan Al-Sadd kekal di tangga teratas Liga dengan 35 mata.